Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli ala Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya dapat kita di pagi yang sangat-sangat mulia ini untuk bersama-sama kita berbincang mengenai bahasa Arab, memahami Al-Quran, iaitu membincang buku Teknik Faham dan Hadam Kata Dasar Al-Quran yang disusun oleh Ustaz Dr. Wan Rosli Wan Ahmad. Jadi tujuan kita ialah untuk mempelajari bahasa Arab kerana ingin memahami Al-Quran tanpa perlu kepada terjemahan lagi, insya-Allah. Kerana bila kita duduk semayang tu, bila kita duduk dengar imam duduk baca, lebih-lebih lagi imam-imam yang hafiz, dia tembuk tengah-tengah, kita tak tahu di mana. Tapi kalau kita tahu bahasa Arab, Masya Allah, kita tahu dan dapat kita fahami, dan kita boleh gunakan itu untuk sebagai peringatan disampaikan kepada ahli-ahli keluarga. Kemudian kita juga dapat membina asas bahasa Arab melalui teknik ini yang mendasari kata dasar. Kita belajar ini melalui 4 proses. Yang pertama, kita akan menghafal teks asas. Kita akan menghafal teks asas, perkataan-perkataan daripada teks asas. Kemudian kita akan mengkadam kaedah-kaedah yang terpilih yang mendasari kosakata. Kaedahnya ada 20, melalui buku ini ada 20. Kemudian hafalan kata-kata dasar, iaitu kamus. Hafalan kamus. Hafalan kamus yang ketiga. Kamus ini mengikut Ustaz Wan Rosli, ada lebih kurang 800 lebih perkataan-perkataan yang sentiasa berada dalam Al-Quran, yang pernah ada. Tapi yang kerap, yang sering digunakan hanya ada 200 lebih perkataan. Jadi kita akan duduk belajar untuk kita setiap hari dapat kita hafalkan perkataan-perkataan agar kita dapat menghayati semua perkataan-perkataan yang kerap sering digunakan. Kemudian yang keempatnya lah hafalan perkataan berlawanan dan seerti yang selalunya dibawa oleh Ustaz Farid. Baik, kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan menjemput Ustaz Farid untuk membaca doa sedikit, dan kemudian itu kita selawat sikitlah kerana hari ini hari Maulid, sangat baik kita buat selawat pendek. Sila Ustaz Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.
Terima kasih Ustaz Farid. Seterusnya kita selawat pendek lah. Ustaz Angah, sila. Sama-sama. Ayo kita sama-sama salawat karena sempena dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang sangat-sangat dihormati sekalian, jangan lupa tekankan share agar semua ahli-ahli keluarga kita, jiran, tetangga, saudara mara semuanya dapat mengikuti majlis ilmu, iaitu mempelajari bahasa Arab, bahasa Arab Al-Quran. Kita mulakan pagi ini dengan menjemput Ustaz Angah masuk ke bahagian 2. Bahagian 1 nanti Ustaz Agong akan ambil, bahagian 3 Ustaz Farid insya-Allah. Jadi daripada huruf alif hingga ya ada 28 huruf. Kita sekarang ni dah masuk siri yang ke-12. Jadi jangan lupa perkataan-perkataan yang telah kita baca. Sekarang kita masuk ke huruf apa? Huruf kha. Jadi setiap huruf-huruf tu ada perkataan-perkataan yang selalu diulang, kerap diulang. Jadi itu kena hafal. Baik, kita jemputlah Ustaz Angah, dan mungkin tak banyak hari ini, kita nak sambung daripada semalam muka surat 101. Selepas itu Ustaz Angah akan pergi dengan teks, yang mana pengajian kita ini merujuk kepada 2 teks, iaitu teks surah Al-Fatihah dan surah Yasin. Jadi kita masuk ke siri ke-12, kita kena mula rojok dan guna selalu teks yang cadangkan itu. Sila. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cincik puan-puan, pelajar-pelajar yang berada di rumah, insya-Allah kita akan teruskan meneruskan tentang kamus kata dasar yang pada hari ini pada muka surat ke-101 pada huruf kha. Jadi memang kamus kata dasar dalam Al-Quran ini sangat-sangat mustahak sekali. Memang ini tidak boleh kita tinggalkan begitu saja. Memang ini merupakan suatu yang sangat penting dalam kita memahami Al-Quran dengan mudah. Jadi di sini saya ulang-ulangi selalu bahawa dalam buku ini telah disenaraikan kata-kata yang kerap, yang selalu keluar di dalam Al-Quran. Yang kerap itu akan disimbolkan dengan 4 ba atau 3 ba. Jadi kita fokus ke kata-kata yang selalu atau kerap keluar di dalam Al-Quran. Muka surat 101. Kita sekarang pada muka surat 101 pada huruf kha, di mana di sini ada kata yang selalu keluar dalam Al-Quran 3 huruf kha, lam dan qa. Kha, huruf kha, lam dan qa. Kha, lam dan qa ini selalu kita dengar dalam Al-Quran, selalu kita baca, selalu kita jumpai. Sebenarnya apa maknanya? Kalau kita tengok khalaqa, di sini khalaqa yakhluqu bermakna mencipta. Ada khalqun. Khalqun bermakna ciptaan. Nanti di situ akan akan keluar kata-kata makhlukun, khaliqun. Dari kata-kata kha, lam dan qa.
Misalnya dalam Al-Quran kita ada jumpa wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqna tu asal kata dia adalah kha, lam dan qa. Kenapa dia bubuhkan na panjang di belakang? Itu disebabkan yang telah Ustaz Agung ajar semalam bahawa itu merupakan dhamir rafa mutaharrik, atau dia adalah fa'il dia, yang melakukan perbuatan itu. Khalaqna. Maknanya sama. Apa makna khalaqna? Kami telah menciptakan. Asal kata dia khalaqa. Khalaqa yakhluqu, mencipta. Ada nanti dia akan melahirkan kata-kata mukhallaqatun, yang terbentuk. Khalaqun, bahagian. Bahagian ni kan bahagian dari yang dibentuk juga. Okey, kita tak berlama-lama, kita ke bahagian bawah. Bahagian bawah ada juga kata yang selalu kerap muncul dalam Al-Quran, yang selalu kita baca. Ada kata-kata kha, wa, fa. Ada huruf kha, wa, fa. Kha, wa, fa ini akan melahirkan kata-kata khafa ya khafu, bermakna takut. Ada khaufun. Khaufun bermakna ketakutan. Ini merupakan bentuk isim dia, bentuk kata benda dia, khaufun. Dalam Al-Quran kita dengar juga wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wala khaufun alaihim, dan mereka tidak takut. Wala khaufun alaihim, tidak ada ketakutan pada mereka. Macam tu. Dari kata-kata huruf kha, wa dan fa ini akan melahirkan beberapa kata. Misalnya khafa ya khafu, ada kata-kata khaufun, ada kata-kata khawafa, ada kata-kata takhawwafa. Semua asal dia adalah kha, wa dan fa. Okey, yang terakhir daripada huruf kha, kita akan menjumpai kata-kata yang selalu dalam Al-Quran apabila kita bacanya. Ini kata-kata kha, ya, ra. Kha, ya, ra. Kha, ya, ra. Kha, ya, ra ini akan melahirkan kata-kata ikhtara, takhayyara, khiyaratun, khairun atau khairat. Khairun. Ada di sini apa nama dia? Khayaro ini banyak maknanya. Ada yang bermakna kebaikan, ada yang makna memilih yang baik. Intinya asal katanya ada khayaro itu adalah yang bermakna yang baik, macam tu. Misalnya ada ayat fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Di sini ada disenaraikan dia. Khairun jamaknya khairat. Fastabiqul khairat. Okey. Jadi dari memang itu adalah sebuah keunggulan atau keistimewaan daripada bahasa Arab ini, bahasa Al-Quran, yang mana dari 3 kata saja maka dia akan melahirkan beberapa kata yang kita inginkan. Di dalam Al-Quran ini ada kata-kata yang banyak kita tak tahu, padahal asal kata dia sama juga. Misalnya ada kata-kata khairat, kita tak tahu, padahal asal katanya juga kata-kata khayara. Maka itulah yang sangat penting bagi kita, sangat mustahak bagi kita untuk macam mana nak tahu kata dasar dia. Kata dasar, setiap kata dalam Al-Quran itu mesti memiliki kata dasar. Maka kita tengok kata dasar dia apa. Okey, baik. Jadi insya-Allah hari ini, pagi ini kita akan mulakan dengan praktis, ya, dengan praktis daripada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Jadi sebenarnya surah Al-Fatihah tu dia kata-kata dia diambil dari apa saja. Al-Fatihah ini adalah surah yang selalu kita baca. Dalam solat ini, kalau tinggal Al-Fatihah maka batal solat kita. Ini merupakan salah satu rukun solat, membaca Al-Fatihah. Tetapi dalam membaca Al-Fatihah kadang kita tak tahu apa sebenarnya Al-Fatihah itu, macam tu. Maksudnya kata-kata Al-Fatihah itu sebenarnya kita tak sedar apa kata dasar dia, apa makna dia. Okey. Jadi kita mulakan dari surah
surah Al-Fatihah. Ya, kita ringkas-ringkas saja, tak akan berlama-lama. Misalnya, oke, kita mulai dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada kata-kata alhamdu. Oke. Ada kata-kata alhamdu. Oke. Ada kata-kata alhamdu. Oke, alhamdu. Jadi alhamdu ini, alhamdu ini sebenarnya dia memiliki kata dasar. Kalau kita tengok alhamdu, asal kata dia adalah 3 huruf saja. Apa dia? Adalah ha, mim, dan dal. Ini adalah huruf dia, ha, mim, dan dal. Alhamdu. Ada huruf ha, mim, dan dal. Apabila kita tengok dalam buku ni, dalam buku Dr. Warusli, maka kita akan dapati kata tersebut. Kenapa? Disebabkan memang kata tersebut telah disenaraikan oleh Dr. Warusli, kata-kata yang kerap, yang selalu muncul dalam Al-Quran. Okey. Baik, misalnya kata-kata ha, mim, dal. Okey, kita tengok ha, mim, dal, maka kita akan menjumpai misalnya ha, mim, dal. Ha, mim, dal. Kita tengok di huruf ha. Kita tengok di huruf ha. Kita buka huruf ha. Okey. Ha, mim, dal. Ini kita menjumpai kata-kata ha, mim, dal. Ha, mim, ada ha, mim, dan dal. Ha, mim, dal ini dia ada 3 ba. Bermakna 3 ba ini kerap keluar di dalam Al-Quran. Ha, mim, dal ini bermakna memuji. Alhamdu berarti dia adalah bermakna memuji, pujian. Alhamdu, ha, mim, dal. Di sini ada kata-kata hamdun, pujian. Alhamdu dengan hamdun sama saja. Cuma beza je, yang satu ada alif lam, yang satu tak ada alif lam. Cuma asal kata ni sama. Ha, mim, dal. Macam tu. Macam tu cara kita macam mana nak tengok kata dasar dalam surah Al-Fatihah. Okey, alhamdulillah. Lillah ini Allah, dah biasa kita tahu. Rabbi. Alhamdulillahi rabbi. Rabbi, ada kata-kata rabbi. Okey. Ada kata-kata rabbi. Rabbi. Rabbi ini apa nama dia? Kira-kira berasal dari kata apa? Rabbi ini kalau ada syabdu berarti dia adalah dua huruf. Maka kita tengok dia di robaba. Ada di sini nanti robaba. Maka kalau encik-encik puan-puan tengok nanti di robaba, maka akan kita dapati di dalam buku ini bermakna Tuhan. Robaba ada di sini nanti disenaraikan. Encik-encik puan-puan, tuan-tuan di rumah boleh tengok tengok dalam buku robaba, pasti akan jumpa karena Dr. Warusli telah senaraikan kata-kata yang keluar dalam Al-Quran. Maka akan bermakna Tuhan. Alhamdulillahi rabbi al-alamin. Alamin ini berasal al-alamin diambil dari kata-kata lam dan mim. Ain, lam, dan nun pula. Ain, lam, dan mim. Alamin, alam. Alam. Apa makna alam? Alam adalah semesta, dunia semesta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti kalau kita nak fahamkan alhamdu adalah pujian. Alhamdulillah bagi Allah. Rabbi Tuhan. Al-alamin Tuhan seluruh alam. Dari kata-kata Al-Fatihah, dari Al-Fatihah yang terus kita baca dalam setiap hari menggunakan buku ini, insya-Allah kita boleh belajar macam mana kita nak memahami ayat Al-Quran melalui kata dasar. Yang paling penting, kata dasar itu kita boleh tahu kata dasar dia apa, macam tu. Okey, alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman.
Ada Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim juga berasal dari kata-kata Rahama. Ada juga dalam buku ini. Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin adalah ma, lam dan kaf. Ada di sini. Ma, lam dan kaf. Encik-encik puan-puan boleh buka nanti. Malik Yaumiddin, mim di huruf mim, lam dan kaf. Apa maknanya? Malik. Yaumiddin, yaum. Ada juga kata-kata yaum. Yaum ini sudah 3 kata, 3 huruf. Ya, waw dan mim. Kalau ada 3 huruf berarti dia memang huruf dasar dia. Tinggal tengok di huruf ya, yaumiddin, ya, waw dan mim. Malik yaumiddin, ad-din. Tengok kata-kata di da, ya, na. Macam tu. Malik yaumiddin. Pemilik Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, raja hari pembalasan, Malik Yaumiddin. Okey. Iyyaka na'budu. Na'budu. Kata-kata na'budu. Ada kata-kata na'budu. Na'budu. Ustaz, ini banyak sangat nih kata-kata dia. Macam mana kita nak cari kata dasar dia dari kata-kata na'budu? Kira-kira macam mana? Kita tengok dulu apa huruf dasar dia. Na'budu ini huruf asal dia adalah ain, ba dan dal. Terus nun ini dari mana datang dia? Itulah yang telah diajarkan oleh Ustaz Agung semalam. Bahawa dalam fi'il tu dia adalah fi'il mudhari' huruf himbuhan. Na di sini adalah huruf himbuhan yang bermakna kami. Abada kalau kita tengok dalam sini ada. Kalau ada nun bermakna kami. Abada berarti abada bermakna menyembah. Kalau na'bud, abada ya'budu. Na'budu berarti kami menyembah. Na'budu. Ada huruf tambahan nun. Yang mana asal kata dia adalah huruf ain, ba dan dal. Okey. Macam tu juga na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in juga berasal dari 3 huruf juga. Nasta'in ini berasal dari kata-kata ain, waw dan nun. Awana. Nasta'in berarti kami meminta pertolongan. Ada dalam buku ni. Jadi iyyaka na'budu, kepadamulah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Okey, terus kita masuk ke bagian bawahnya, ihdi. Ihdi. Ada kata-kata ihdi. Kata-kata ihdi. Okey. Ihdi. Ihdi ni kira-kira apa ni Ustaz? Kira-kira ihdi ni apa? Ihdi ni sebenarnya tuan-tuan, cik-cik perempuan yang telah Ustaz Agung ajar semalam. Ini merupakan bentuk fi'il amar dia. Asal kata dia, huruf dia adalah huruf huruf dal, huruf iya. Hadaya. Okey. Macam mana dia boleh jadi ihdi? Itu nanti Ustaz Agung jelaskan macam mana dia boleh jadi ihdi. Apa makna ihdi? Hadaya ini makna petunjuk. Ihdi, berilah kami petunjuk. Apa namanya? Tunjukkanlah. Tunjukkanlah. Ihdi bermakna kita meminta. Hadaya ini bermakna petunjuk. Kalau ke fi'il amar adalah fi'il untuk meminta. Berarti ihdi adalah maknanya tunjukkanlah. Ihdina. Ada na dia di sini. Ihdina. Maka yang telah Ustaz Agung ajar semalam bahawa apabila ada na panjang ini, dia menjadi apa? Fa'il. Ihdina. Di sini adalah kami.
Na di sini adalah bentuk dhamir yang bermakna kami. Ihdinas siratal mustaqim. Sirata berasal dari kata-kata shad, ra dan ta. Huruf dia shad, ra dan ta, jalan. Ihdina, tunjukkanlah kami. As-sirata, apa yang ditunjukkan? Jalan. Sirata al-mustaqim. Siratal mustaqim. Mustaqim ini asal kata dia adalah qawama. Qawama. Mustaqim, macam mana dia boleh jadi mustaqim? Nanti diterangkan. Janji al-mustaqim ini asal kata dia cuma qawama yang bermakna lurus. 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 Jadi siratal mustaqim makna jalan yang lurus. Ihdina, tunjukkanlah kami as-sirata, jalan mustaqim yang lurus. Siratal lazi, jalan yang, allazi adalah yang, siratal lazina an'amta. An'amta. Ada kata-kata an'amta. Oke. Ada kata-kata an'amta. An'amta. An'amta ini kira-kira asal huruf dia apa? Kita tengok apa huruf tambahan dia kira-kira dan apa huruf asli dia. Huruf asli di sini adalah nun. Ini nun dia. Lepas tu ain, mim. Boleh encik-encik puan-puan tengok di sini di buku ni, nun ain mim kira-kira ada tak usah dalam buku ni? Pasti ada, disebabkan buku ini telah disenaraikan kata-kata yang dalam Al-Quran yang selalu kerap muncul ataupun muncul sekali pun dia senaraikan dalam buku ini. Nun ain mim, cari di huruf nun. Encik-encik puan-puan boleh nanti buka di huruf nun. Ini huruf alif dan huruf ta di sini adalah huruf tambahan. Dengan huruf tambahan ini akan maknanya akan beza. Oke. An'amta. Apa makna an'amta? Oke, siratal ladzina an'amta. An'amta, nun ain mim ini bermakna nikmat. Ya, nikmat. Nun ain mim kalau kita tengok buku di sini ada bermakna nikmat. An'amta, yang telah engkau beri nikmat. An'amta. Ta di sini menunjukkan fa'il dia. An'amta alaihim. Oke, an'amta. Jadi asal kata an'amta di sini huruf dasar dia cuma nun ain mim. Encik-encik puan-puan, pengajian kita ni sangat mudah. Kita kena faham setiap perkataan itu kita kena cari kata-kata betul, kata-kata dasar dia. Dalam buku ini ada kamus. Kata-kata dasar bermula dengan alif sampai hujung. Betul. Ya? Betul. Jadi daripada setiap huruf-huruf tu kita kena cari. Okey. Perkataan ini kita kena cari kata dasar. Kata dasar dia. Bila kita dapat 3 kata dasar itu kita dah tahu. Ya. Dengan mendapati tiga kata dasar itu, maka kita akan mudah, sangat-sangat mudah untuk dan bila kita dah dapat benda ini, kita kena hafal. Betul. Apa yang telah kita dapat, apa lagi yang kita dapat itu kotak dia 4 bar. Itu harus kita hafal. Kenapa dia harus dihafal, Ustaz? Disebabkan 4 bar, 3 bar itu kata yang selalu muncul dalam Al-Quran. Kerap. 3 bar ini adalah perkataan-perkataan yang selalu. Ya, 4 bar dan 3 bar ini adalah kata-kata yang selalu keluar di dalam Al-Quran. Makanya kalau ada kata-kata, encik-encik perempuan buka kamus dalam buku ni, ada kata-kata 4 bar, 3 bar, pay attention. Bagi perhatian. Kita perlu membeli buku ini. Sangat mustahak. Betul. Tidak kita terawang-awang. Iya. Boleh order ya. Boleh. Jadi encik-encik perempuan,
buku ini sangat bagus. Jadi dalam buku ini sudah disenaraikan kata-kata yang kerap yang selalu muncul dalam Al-Quran. Dia buat clue dia, buat kod dia, ada 4 ba, 3 ba macam tu. Okey, kita balik ke Al-Fatihah tadi. An'amta, ini adalah huruf asalnya na, ain dan mim. An'amta alaihim. Okey, alaihim atas mereka, yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdu, ghair, ada kata-kata di sini ghayara. Sebabkan dia sudah 3 huruf, maka tak payah kita cari kata dasar lagi. Ghairil al-maghdub. 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 Maghdubun. Al-maghdubu. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdub. Maghdub. Kata-kata maghdub ini kira-kira apa huruf asli dia? Maka ghairil maghdub akan kita dapati huruf asli dia adalah gha, huruf gha, huruf dha dan huruf ba. Di mana cari dia? Di huruf gha. Ada tak Ustaz? Pasti ada. Nanti boleh dicari. Makna maghdub ini yang dimurkai, ataupun yang ghadaba ini kalau kita tengok dalam kamus, kata biasa dia adalah marah. Jadi kalau maghdub yang dimarahi atau yang dimurkai, yang tidak disukai Allah lah. Ghairil maghdubi, bukan maghdub orang-orang yang dimurkai. Ghairil maghdubi alaihim, atas mereka. Walad dhalin. Dhalin ini diambil dari kata-kata do la la. Do la la. Dot, lam dan lam. Makna sesat. Ghairil maghdub, bukanlah orang-orang yang dimurkai atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim walad dhalin, dan juga bukan orang-orang yang sesat. Itu dia encik-encik perempuan, pelajar-pelajar dimanapun berada, bahawa sangat penting bagi kita dalam membaca surah, apapun surah dia. Sekarang kita ambil surah Al-Fatihah. Kenapa surah Al-Fatihah? Disebabkan hari-hari kita baca Al-Fatihah. Jadi dari Al-Fatihah ini kita boleh tengok apa kata dasar yang membina ayat tersebut, yang menjadikan ayat tersebut. Al-Fatihah ini apa saja kata dasarnya telah kita uraikan tadi. Itulah kata-kata dasar yang ada di dalam surah Al-Fatihah. InsyaAllah apa yang ada dalam surah Al-Fatihah semua ada dalam buku ni. Kata-kata dia semua sudah disenaraikan oleh Dr. Warhusli di dalam buku ni. Jadi encik-encik puan-puan, bagi yang berminat nak beli buku ni, boleh silakan hubungi Pusat Tahfiz At-Taqwa. Boleh dapatkan buku Dr. Warhusli. Ni buku ni sangat bagus. Dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Okey, encik-encik puan-puan, mungkin dari saya itu dari senarai kata dasar pada pagi hari ini. Jadi pesan saya, kalau untuk kata dasar ini merupakan salah satu yang sangat penting untuk kita kuasai, untuk kita hafaz. Apalagi kata tersebut, kata yang memiliki potensial yang selalu keluar di dalam Al-Quran. Dia dikod dia dengan 4 ba ataupun 3 ba. Apa yang ada 4 ba, 3 ba, sangat mustahil untuk kita hafaz. Okey, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sangah. Moga Allah SWT bagi kita faham apa yang disampaikan tadi, dan sangat mustahak kita amalkan. Kita dengar, tengok, ikut semua, dan kita kena amal, praktikkan. Kita selalu kena hafalkan perkataan-perkataan yang baru kita jumpa, kata-kata dasar, kena faham apa kata-kata dasar, ya. InsyaAllah Allah akan bagi mudahkan. Baik, seterusnya kita pergi kepada Ustaz Agong. Ustaz Agong, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita akan masuk kepada kaedah terpilih nombor 11 pada muka surat 33. Jadi 33 33. Kaedah terpilih 11. Betul. Jadi guna marker mana tadi? Marker ni. Jadi kita dah habiskan 10 kaedah sebelum ni, dan sekarang kita masuk pada kaedah terpilih nombor 11, iaitu majhul membina kata kerja pasif. Jadi dia dalam bahasa Arab tu ada kata kerja yang majhul, nama dia majhul. Ni makna dia pasif. Macam mana kita nak bina kata kerja pasif tu? Semalam kita belajar yang sebelum ni kata kerja macam memukul, menulis, mendengar, membaca. Tapi hari ni kita nak cuba membina kata kerja yang pasif. Yang itu tu aktif. Memukul, menulis, membaca, mendengar, itu aktif. Tapi kita nak cuba ubah menjadi pasif. Contoh, ditulis, didengar, dibaca. Kita buat jadi pasif macam yang lain-lain lagi. Didengar, dilihat, ditengok dan lain-lain. Itu nama dia majhul dalam bahasa Arab, pasif. Jadi dalam surah Yasin itu ada kata kerja yang pasif. Sebab tu dalam ini tu masuk pada kaedah terpilih nombor 11, sebabkan ada kata kerja pasif dalam Al-Quran. Banyak kata kerja pasif dalam Al-Quran, dan khususnya pada surah Yasin ada kata kerja pasif. Kita tengok sekarang dalam surah Yasin, walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyaw wala yarji'un wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Sini yarji'un, sini turja'un. Kita tengok perbezaan dia, yarji'un dengan turja'un dalam surah Yasin ayat yang ke 64 Ustaz. Ya. Dalam surah Yasin tengok, kalau tak silap saya tadi ayat 60-an. Boleh tuan-tuan dan puan-puan, haji-haji tengok pada surah Yasin. Okey. Jadi dalam surah ni, walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyaw wala yarji'un. Kita ambil yarji'un. Yarji'un. Lepas tu wa mali la a'budu alladhi fatarani wa mali la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Lepas tu turja'un. Okey. Wa mali la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Yang pertama yarji'un. Yarji'un ini aktif. Ini aktif dia. Ini aktif. Ini aktif. Kata kerja aktif. Makna dia yang kita hilangkan yang waw nun ni sebab ini imbuhan. Ini pun kita hilangkan, ini imbuhan. Imbuhan untuk menyatakan, kan semalam kita ada belajar setiap kata kerja yang semasa atau fi'il mudhari' itu ada imbuhan hamzah, nun, ya dan ta. Sekarang ya. Ini imbuhan. Yang waw nun ni kita hilangkan juga, sebab itu yang waw ni kan menyatakan pelaku. Semalam kita belajar kan, yang waw pelaku ramai. Boleh tuan-tuan tengok lagi sebelum ni. Ni kita hilangkan yang ni, tambahan-tambahan ni. Kalau kita nak cari makna, kita tengok kata dasar dia. Ni ra, jim dan ain. Kita cari kata dasar dia. Dapat kita kata ra, jim dan ain, itu kata dasar dia. Kita cari makna dia. Makna dia kembali. Jadi yarji'un ni mereka kembali, ramai, mereka kembali. Ini aktif, kembali itu aktif. Tapi kalau turja'un, ni pasif.
Ini pasif. Turja'un. Maknanya bukan kembali lagi. Dikembalikan. Dikembalikan. Berbeza lagi. Ini pasif. Kita hilangkan yang ni. Kita hilangkan yang ni. Yang ni sebagai imbuhan. Yang ni kan pelaku semalam. Yang nun ni apa dia? Nanti kita akan belajar. Ada tajuk khas dia. Sekarang tinggal ra, jim dan ain. Sama dia. Kata dasar dia sama. Ra, jim dan ain. Ra, jim dan ain. Sama kata dasar dia. Tapi berbeza berbeza makna dia. Sini aktif, sini pasif. Sini makna dia kembali. Mereka kembali. Kalau sini kalian dikembalikan. Dikembalikan. Dia jadi pasif dia. Turja'un. Jadi kalau kita nak tengok perbezaan dia, sini kita ambil yang pertama tu yarji'u, lepas tu yang kedua kita hilangkan waw nun turja'u. Jadi kalau kita nak ubah ini yarji'u, lepas tu berubah jadi turja'u. Baris sebelum akhir kita bagi fathah. Baris sebelum kita bagi fathah. Jadi dan baris depan dia bagi dhammah. Di dalam kitab Dr. Nusli dia dah bagi tahu cara dia untuk fi'il mudhari'. Kan tu fi'il mudhari'. Baris depankan huruf pertama. Baris depankan huruf pertama. Dah kita bariskan depankan huruf pertama. Ini kita baris depankan huruf pertama dah. Dah betul? Kita bariskan huruf pertama. Lepas tu huruf pertama dan sebelum akhir dibaris ataskan. Sebelum akhir dibaris ataskan. Sebelum akhir mana? Yang ni, jim ni. Ini huruf sebelum akhir kan? Sebelum akhir ni kita bagi baris fathah atau baris atas. Ni sebelum akhir. Jadi dah betul. Jadi ini dia aktif, ini dia pasif. Makna kata dasar dia tak sama. Kembali, tapi perbezaan dia sini kembali, sini dikembalikan. Itu dia. Ini yang pertama untuk fi'il mudhari', contoh di fi'il mudhari'. Jadi dalam surah Yasin ada walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Itu yang aktif. Kalau yang pasif dia wama liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Turja'un di sana. Tapi yang sebelum ni yarji'un. Berbeza dia. Ada contoh yang lain lagi. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Kita ambil ada dzukirtum. Dzukirtum. Ini dzukirtum. Dzukirtum ni pun juga. Dzukirtum. Ni. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Ini pun juga pasif atau majhul. Asal dia ini kita hilangkan, kita pisahkan yang ni. Yang ini kan sebagai pelaku. Kalau semalam kita kan belajar tum belakang tu pelaku. Kita pisahkan ini dia. Kita pisahkan. Asal dia adalah bentuk sebelum dia dimajhulkan adalah dzakkara. Dzakkara berubah dia menjadi dzukkira. Dzakkara menjadi dzukkira. Jadi di sini ni adalah pasif. Sini aktif, sini pasif. Sini pasif atau dia dinamai majhul. Ada satu poin penting kalau kita menjumpai kata kerja yang majhul atau pasif selepas dia lagi bukan pelaku dinamai lagi. Jadi kalau kita ambil di sini tadi kalau sini aktif, sini waw ni adalah pelaku. Macam semalam kita belajar. Tapi kalau waw yang sini, sebabkan ini pasif, dia bukan pelaku lagi nama dia. Dia naib. Naib fa'il. Naib daripada pelaku. Jadi kalian dikembalikan, itu bukan pelaku. Tapi naib fa'il nama dia.
Tapi kalau yang sini, ini pelaku nama dia atau fa'il. Jadi pelaku kan fa'il. Kalau yang bukan pelaku ni, yang untuk pasif dinamai naib fa'il. Jadi dzukirtum, yang tum ni bukan fa'il nama dia. Bukan pelaku, tapi naib fa'il. Kenapa naib fa'il? Sebabkan sebelum dia adalah kata kerja pasif. Kata kerja pasif. Jadi ini contoh lagi yang untuk di dalam surah Yasin. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Okey. Banyak kita ambil kaedah yang lain, kita padam yang ni. Kita ambil wazan atau pola corak fi'il madi yang lain. Contoh fi'il madi fa'ala. Contoh dia kataba. Ini wazan dia, ni wazan. Fa'ala itu wazan. Ini wazan corak. Kita kan dah belajar corak. Ini kataba, ni contoh dia. Kataba ni makna dia menulis. Kalau kita buat menjadi pasif, jadi dia kutiba. Kalau untuk fi'il madi, kita cari di sini. Untuk fi'il madi, cara kita nak buat dia jadi majhul atau pasif adalah baris depankan huruf pertama. Huruf pertama mana? Ni huruf pertama. Baris depankan huruf pertama. Dah kita baris depankan dah. Lepas tu dan huruf sebelum akhir dan huruf sebelum akhir dibaris bawahkan. Huruf sebelum akhir mana? Yang ta ni kan. Bagi baris bawah. Ini baris depan, baris bawah. Jadi kutiba. Sebab tu dalam surah Al-Baqarah kutiba alaikumus siyam. Jadi kalau sini ni menulis, sini ditulis, tertulis. Kalau dah tertulis tu maknanya dah diwajibkan, dah termaktub, dah wajib berlaku dia. Tu maksud dia. Jadi ini aktif, ini pasif. Kalau aktif kawan dia pelaku, kalau sini ni kawan dia adalah naib fa'il nama dia, macam tadi. Sebab tu di sini zakara. Sini yang depan dia baris, yang huruf pertama baris depan, huruf sebelum akhir baris bawah. Sama je cara dia nak kita majhulkan. Jadi ada dua cara. Yang pertama untuk fi'il mudhari' macam ni, baris awal huruf pertama kita bagi baris depan, huruf sebelum akhir bagi baris fathah atau baris atas. Kalau untuk fi'il madi, huruf pertama bagi baris depan, huruf sebelum akhir bagi baris bawah. Itu perbezaan cara kita nak ubah menjadi majhul. Ada dalam kitab Dr. Wan Rusli. Beliau bagi nota di sini, boleh tuan-tuan dan puan-puan tengok. Kemudian kita pergi kepada latihan. Latihan ni senang. Kalau kita dah boleh nak mengubah daripada aktif menjadi pasif, senang kita buat latihan ni. Kita tengok di sini contohlah yang pertama. Sini contoh yang pertama tu adalah anzara. Okey, anzara. Nampak? Anzara. Apa kata kerja pasif dia? Unzaro ke unziro. Kita cubalah try sini. Anzaro. Kalau anzaro ini fi'il madi. Kita ikutkan kaedah dia. Dalam kaedah dia yang diubah tu adalah kata huruf pertama. Huruf pertama di baris depan. Huruf pertama dalam kaedah yang untuk fi'il madi ya. Huruf sebelum akhir, yang mana huruf sebelum akhir? Yang dha ni kan? Dha ni. Yang sebelum akhir dibagi baris bawah. Jadi dia unzira. Ini untuk kaedah membuat jadi pasif untuk fi'il madi. Ini fi'il madi. Kita boleh rujuk lagi pada kaedah tadi. Contoh untuk fi'il mudhari' boleh. Yang latihan ni, yang nombor 3.
Nombor 3 ni. Yang surun. Ini kan fi'il mudhari'. Yang suruna. Kita buat jadi pasif. Ni kan fi'il mudhari' ni. Jadi cara dia ikutkan yang fi'il mudhari' ni. Kita buat apa dia dulu? Di sini ada pilihan dia. Yang mana satu? Di sini ada pilihan dia. Yang mana satu yang pasif dia? Yang soruna ke yang yun soruna? Antara dua ni. Cara nak cari dia, kita buat dulu. Yang suruna. Kita tengok di sini. Okey. Huruf dia dicakap huruf pertama bagi baris depan. Huruf pertama bagi baris depan. Lepas tu huruf sebelum akhir bagi baris fathah. Huruf sebelum akhir bagi baris fathah. Sad dia jadi fathah. Yang waw ni jangan kira. Yang waw ni jangan kira. Tak boleh kira. Yang waw ni jangan kira. Waw nun. Waw ni apa dia? Sebelum kalau kita belajar pelaku kan. Kalau sebabkan sini pasif, ini naib fa'il. Naib fa'il dia kalau sebabkan dia pasif sebelum dia. Jadi jangan kira yang waw tu. Jadi kalau terjumpa kalau terjumpa waw macam ni, jangan kira. Jadi yang ini ra ni huruf akhir dia. Sebelum akhir mana? Sad. Sad ni kita bagi baris fathah. Jadi macam tu semua. Cara nak ubah-ubah dia senang. Jadi kalau tuan-tuan dan puan dah hadam macam mana nak ubah daripada aktif menjadi pasif, senang nak buat latihan yang ada dalam kitab ni. Semoga saja apa yang kita bincang pada hari ini mengenai yang majhul atau pasif boleh kita fahami dan kita buat latihan di rumah. Semoga menambah kepahaman kita semua. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Agong. Sekarang kita terus pergi ke bahagian yang ketiga, iaitu bahagian pengukuhan. Senarai perkataan berlawanan ataupun senarai perkataan serti, dan kata pinjaman Al-Quran dalam bahasa Melayu. Sila Ustaz Farid masuk ke bahagian ketiga, iaitu mengenai pengukuhan. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana yang kita bincang, terus kepada perkataan seerti muka surat 218 dan 219. 219 kita boleh lihat dua kolom yang terakhir dinamakan sebagai ba'idun dan juga qasin dan juga na'in, maknanya jauh. Okey. Maknanya apa? Jauh. Ba'id makna jauh, qasin makna jauh, na'in makna jauh. Kemudian kalau kita naik sikit lagi dua atas, iaitu daripada perkataan badan. Nampak badan? Badanon, badan juga. Jangan budunun. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Wal budna suratul hajj. Budna tu maksudnya unta lah. Tapi badan, jangan baca baris salah. Budunun unta, badan adalah badan. Jasadun, jasad. Bahasa Melayu jasad samalah. Bahasa Arab pun jasadun. Jismun, adalah bahasa Melayu kata jisim, sama juga, badan juga. Jisim cuma lebih umum. Sawatun, badan juga. Sawatun ni selalunya sawatihima. Kisah kisah Nabi Adam juga Hawa, terbuka aurat mereka. Sawah. Bila turun daripada syurga, turun ke dunia, telanjang, terbuka aurat.
Okey. Perbezaan antara jasad dan juga jisim. Kalau tengok dalam suratul Baqarah, juzuk yang kedua 9 ayat 1 muka. Apa? Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Bastatan fil ilmi wal jism. Jisim untuk benda yang hidup, badan tadi untuk orang yang hidup. Sebab kisah tu kisah hidup. Untuk menjadi apa? Innallaha astafa wa qala lahum dalam ayat tersebut menceritakan tentang Allah Ta'ala nak pilih raja. Raja Talut lawan dengan Raja Jalut. Okey, makna jasad ni benda yang hidup. Tapi jisim benda tak hidup. Contoh, fa akhraja lahum ma'jalan jasadan lahu khuwar. Surah Taha. Fa akhraja lahum ma'jalan. Mereka dia mengeluarkan anak lembu. Mengeluarkan apa? Aijalan, mengeluarkan anak lembu jasadan lahu, sebagai jasad, baginya ada suara. Jadi anak lembu, patung anak lembu dipanggil sebagai jasadun. Sebab apa? Jasad ni benda tak bernyawa. Patung, nampak? Jisim benda bernyawa, jasad benda tak bernyawa. Muka surat 220 kita letak catatan di bawah. Apa perbezaan antara iltamasa dengan bahas? Bahasa makna mencari tau. Bahasa mencari. Iltamasa mencari juga. Sebab tu dalam Quran, dalam suratul Hadid, Allah Ta'ala kata qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Ayat yang ke-13 suratul Hadid. Bila sebut iltamasa daripada lamasa, sentuh lamasa. Lamasa ni makna satu makna mencari dengan sentuhan. Bila mencari dengan sentuhan, itu dipanggil sebagai lamasa. Dalam suratul Hadid tadi kita sebut ayat 13, qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Dikatakan kamu pulanglah ke belakang kamu, kalih ke belakang kamu, kamu carilah cahaya. Dituju pada orang kafir ni, carilah cahaya sebab mereka meraba-raba dalam kegelapan, tak ada cahaya. Faltamisu, carilah cahaya. Cahaya nak cari dengan sentuhan ke? Tidak. Cuma kadang-kadang digunakan pencarian, kita nak cari buku ke cari apa-apa, kita guna iltamasa. Sebab apa? Ala sabilil majaz. Dengan cara penggunaan majaz. Majaz ni apa? Lawan kepada hakikat. Makna dengan cara kita panggil bukan penggunaan sebenar. Majaz ni makna apa? Bukan penggunaan sebenar. Bahasa ni mencari juga, tapi selalunya kita mencari dalam benda yang bercampur. Contoh, nak mencari apa? Nak mencari rambut dalam beras. Rambut bercampur dengan beras, nak cari mana rambut tu. Jadi di situ dipanggil bahasa. Seterusnya kita lihat perbezaan antara mansyur, daftar, sahifah. Ini semua kitab ni. Mansyur, kitaban yalqahu mansyura, kitab yang mana dia akan bertemunya kitab tadi, mansyur akan terbuka, terhampar. Suratul Isra ayat 13. Al-mansyur maknanya di sisinya ada benda yang maktub, yang ditulis untuk menguatkannya. Nampak? Al-mansyur ni sebenarnya sifat kitab, terbuka. Tertutup tak panggil mansyur, terbuka. Okey. Sebab tu dalam Quran, kitaban yalqahu mansyura, kitab yang terbuka nak menguatkan. Ni kitab terbuka ni, ada di sisi aku. Kadang-kadang mansyura tu juga adalah satu nama bagi kitab. Diletak kitab tu, mansyur, nasyara dengan makna kitab.
Yang kedua, daftar. Daftarun kita agak buku. Daftarun. Selalunya daftar ni dia tak panggil kertas satu. Selai kertas tak panggil daftarun. Kita panggil waraqat. Daftar ni himpunan beberapa helaian kertas. Seterusnya sahifah. Sahifah ni dia boleh jadi satu kertas tau. Satu kertas je. Satu kertas kosong, kertas A4 dipanggil sahifah. Kita panggil indi sahifah bayda. Di sisi aku ada kertas A4 kosong. Nampak? Jadi bila sebut suhuf, memberi faedah di benda yang ditulis. Suhuf makna benda yang dihimpunkan, yang ditulis. Wa idza suhufu nushirat. Suhuf bila mana telah dinushirat. Dalam surah At-Takwir ayat ke-10. Okey? Itu perbezaan dia. Apa yang kita buat perbezaan sinonim hari ini? Antaranya iltamasa dan juga bahasa. Kemudian yang keduanya adalah nasyara, mansyura, nasyara, dan yang kedua dipanggil sebagai daftar, yang ketiga dipanggil sebagai sahifah. Seterusnya kita lihat as-satr, satara, tutup. Hajaba, tutup, kita panggil hijab. Hijab, bahasa Melayu pun hijab juga, terhijab, tutup. Okey. Bila sebut tentang satara, sitrun, kita panggil sutrah. Bila semayang kan disunatkan letak depan benda 2/3 hasta tinggi. Itu sutrah lah. Apa benda sitrun? Kita panggil sitar adalah tirai. Sitarun. Okey. Sitrun adalah sesuatu yang menutup kamu daripada pandangan orang lain. Okey. Walaupun ia tidak bersama, bercantum dengan kamu. Contohnya kita panggil sitrun ni, kita panggil dinding pun boleh. Kita panggil bukit pun boleh. Yang penting bukit tadi menghalang kamu, menghalang orang lain daripada melihat kamu. Nampak? Kita duduk mana? Di sebalik bukit. Kita duduk mana? Di sebalik dinding. Maknanya walaupun orang tadi sebelah dinding kita je, tetap kita panggil dia sitrun. Dinding sebagai sitrun. Sebab apa? Dia menghalang orang lain daripada melihat kamu. Walaupun dinding tidak bercantum dengan kita. Walaupun bukit tak bercantum dengan kita. Nampak Okey. Dalam Quran ada sebut dalam surah Fussilat ayat 22. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Kemudian perkara yang kedua dipanggil hijab. Hijab pun makna tutup juga. Cuma hijab ni kita panggil mani' ataupun dia adalah mani' dan mamnu'. Benda yang menghalang dan yang dihalang. Itulah kita panggil dia hijab. Contoh seseorang dia nak halang kamu daripada masuk ke bilik guru. Kamu nak masuk bilik guru, seseorang halang. Tak boleh masuk. Seseorang yang katakan tak boleh masuk bilik guru ni. Jadi kita kata perbuatan tersebut selalunya min ghairi qasdin, tanpa niat. Dia tak niat pun nak halang sebab memang tak boleh masuk. Bukan dia niat aku nak buat halangan, tak. Memang dia nak bagi tak boleh masuk. Bilik guru hari tak boleh masuk. Okey. Sebab COVID-19. Dalam suratul A'raf ada sebut ayat 46 wa bainahuma hijab. Antara penghuni syurga, penghuni neraka ada hijab. Hijab. Penghuni neraka dengan syurga ada hijab. Jadi mereka, penghuni syurga tak akan pergi ke neraka. Kemudian yang ketiganya kita panggil apa? Dasun atau dusun. Das yadussuhu fit turab. Dalam surah Al-Hijr juzuk yang ke-14. Bukan surah Al-Hijr, surah An-Nahl juzuk 14 ayat ke-59. Yatawara minal qawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am
yadussuhu fit turab. Yadussuhu maknanya dia sembunyikan anak dalam tanah. Nampak? Sembunyikan sesuatu. Tapi mubalaghah lah. Sembunyikan sesuatu di bawah sesuatu. Nampak? Sembunyikan sesuatu di bawah sesuatu. Jadi macam anak perempuan, zaman dulu rasa aib dapat anak perempuan, malu dapat anak perempuan, tanam dia. Bila tanam, sembunyikan anak perempuan tu. Bila sembunyikan di bawah sesuatu, iaitu di bawah tanah. Jadi dipanggil dassa, iaitu sembunyi di bawah. Mubalaghah dan sembunyi, orang lain tak tahu, sembunyi di bawah tanah. Dalam Quran guna yadussuhu fit turab. Yang terakhir untuk pagi yang mulia ni, kita lihat perkataan lughub. Lughub ni makna penat. Muta'ab, makna ta'aba. Muta'ab, penat, tired. Lughub. Satu lagi nasab. Nasab ni bukan dalam ilmu nahu. Ilmu nahu nasab makna baris atas. Tapi nasabun maksudnya penat juga. Sama, makna penat. Tapi ada perbezaan yang halus antara nasabun dan juga lughub. Lughubun. Dalam Quran kita lihat dalam surah Qaf ayat 38. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi, dan antara apa yang antara langit bumi semua dalam masa 6 hari. Tidak terkena pada Allah sedikit pun keletihan. Allah Ta'ala tak letih sikit pun bila lepas menciptakan langit dan bumi. Jadi di sini letih ataupun lemah. Letih, lemah makna sama lah. Bila kita penat, letih, lesu, kita akan lemah. Jadi bila sebut tentang lughub, maknanya lemah yang bersangatan, sangat lemah, sangat dhaif. Selalunya lughub ini, letihnya adalah selepas daripada pekerjaan yang berat. Cerita langit bumi ni berat lah. Tapi Allah Ta'ala tak penat. Tak penat. Dan Allah Ta'ala boleh ciptakan dalam masa sekelip mata pun langit dan bumi ni. Itu makna lughub. Nasab dalam surah Fatir ayat 35. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Nasab pun ada sebut, lughub pun ada sebut dalam satu ayat. Dalam surah Fatir ayat 35, tidak menyentuh manusia, mana tak terkena pada manusia ni dalam syurga nasabun. Penat pun tak ada, dan lughub pun tak ada. Penat yang bersangatan pun tak ada. Penat sikit pun tak ada, penat banyak pun tak ada. Nasab ini adalah penat juga, makna sama daripada perkataan intisab. Selalunya manusia dia akan berada dia berdiri satu tempat. Sentiasa dia berdiri sehinggalah menimpa kepada dia penat. Manusia tak boleh lama, duduk pun tak boleh lama, penat. Itu panggil nasab. Bila mana manusia berada dalam satu posisi sentiasa, dia akan rasa penat. Duduk rumah saja pun penat, kena keluar. Itulah kita panggil nasabun. Dia, manusia tak boleh berada pada satu posisi. Bila berada satu posisi, dia akan penat. Duduk je 4 jam duduk, penat dia. Walaupun duduk tu dah rehat, penat. Berdiri lagilah penat, 1 jam pun penat. Tidur tak bangun-bangun, 10 jam tidur, penat juga. Walaupun tidur dah puas, tapi 10 jam tidur je, dia penat, dia tak bergerak. Okey, itu dipanggil sebagai nasab. Itu perkataan sinonim. Cukuplah setakat itu, kita serah kepada moderator kita, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih yang berbagai Ustaz Farid. Terima kasih Ustaz Agong, Ustaz Angah. Mereka ini mempunyai kepakaran di bidang masing-masing lah. Ustaz Angah mengambil ijazah bahasa Arab. Begitu jugalah Ustaz Agong membuat master, baru habis master dalam bahasa Arab juga di Universiti Islam Antarabangsa. Dan Ustaz Farid juga
membuat master di Universiti Islam Antarabangsa di bidang fiqh. Kita sampai penghujung. Hanya sebagai peringatan, hendaknya kita banyaklah bersabar. Kita selalu ulang baliklah apa yang belajar ini. Kita kena banyak praktik. Jangan lupa kita berdoa. Kita hendaklah setiap masa bertakwa, betul-betul berdisiplin. Kita kena praktik. Apa yang belajar ni kita sudah pasti telah mencatat dan kita kena ulang. Carilah sanak saudara kita, ahli keluarga kita, supaya kita boleh buat kelas setiap hari. Jangan tunggu kita nak jadi pakar bahasa baru kita nak mengajar. Tapi sekarang setiap hari kita belajar, kita mengajar. Belajar, kita mengajar. Apa yang kita rasalah, insyaAllah akan diberkati Allah juga. Setakat itu saja. Ada apa Ustaz nak tambah apa? Tidak ada. Hari ini hari Maulidur Rasul, banyak-banyaklah kita berselawat setiap masa dan berterusan kita berselawat kepada Rasulullah setiap ni, dan kita berzikir jugalah sehingga ke akhir hayat kita. Kita sangat-sangat musak. Cubalah kita mempelajari bahasa Arab Al-Quran, insya-Allah. Moga-moga Allah permudahkan segala urusan kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.